Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Kuliah untuk anda semua di mana saja anda berada di Malaysia maupun di Singapura. Anda bertuah pada hari Jumaat yang petang yang hebat ini. Kita bersama dengan Majlis Ilmu Al-Kuliah sepanjang masa insya-Allah. Dan hari ini kita bersama langsung di studio C Seri Pentas TV3. Apa khabar anda di rumah dan apa khabar orang-orang di studio pada petang ini? Dan kita sebenarnya bersama dengan satu kumpulan yang hebat pada petang ini datang ke studio C Seri Pentas untuk bersama dengan Al-Kuliah. Siapakah mereka? Mereka ialah Perkumpulan Perempuan WI Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Jadi dalam perempuan hari ini kita akan bercerita, kita akan mengupas tajuk yang berkaitan dengan satu perkara yang sangat besar dalam hidup kita, iaitu ayat suci. Biasa kita dengar orang sebut ayat suci. Kita pun biasa juga disebutkan ayat suci. Apakah itu ayat suci? Biasanya orang kaitkan ayat suci dengan Al-Quranul Karim. Jadi yang akan mengupas tajuk ini dalam perempuan ialah yang bahagia Ustaz Ruslan Muhammad, itu pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga untuk makluman anda semua, bagi mereka yang ada studio C pada petang ini, seperti biasalah pada minggu lepas, siapa yang bertanyakan soalan kepada ahli panel, kita ada sumbangan tajaan penonton lah pada petang ini. Dan terima kasih bagi mereka yang telah menaja sumbangan penonton, iaitu yang pertama Di Hatiku yang telah menyumbang jus, menyumbang kismis, kopi goji, dan kepada mereka yang bertanyakan soalan, amat bertuahlah yang akan dapat kata sumbangan Di Hatiku. Begitu juga dengan Aifa Health Sdn Bhd yang juga Sabah Minggu bersama dengan Al-Kuliah dengan membawa satu penawar untuk kita, iaitu penawar pada diabetes. Anda boleh mencuba, berikhtiar, berusaha, yang menyembuhnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ketiganya, terima kasih kepada Bihun Sufi Sdn Bhd. Bihun Sufi ni bagus untuk dimakan, diminum, buat sup ke, terpulang anda lah, kreatif anda nak buat apa, terpulanglah kepada anda, tapi boleh menggunakan Bihun Sufi ini. Terima kasih Bihun Sufi, terima kasih Aifa Health, terima kasih Di Hatiku. Apa kata kalau kita mulakan bicara kita dengan soalan yang begitu mudah je Ustaz, ya. Bila kita sebut ayat suci Al-Quran Karim, jarang kita dengar ayat suci hadis ke, ayat suci ulama ke, tapi ayat suci Al-Quran Karim. Sejauh manakah orang kata kehebatan Quran itu sehingga disebut sebagai ayat-ayat suci? Sejauh manakah kesuciannya? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berbahagia sahabat saya Ustaz Fauzi, moderator program Al-Kuliah kita, dan seterusnya sidang penonton dalam studio pada petang ini dan sidang penonton di rumah sana, jutaan sedang menonton. Alhamdulillah di petang yang berkat, alhamdulillah kita bertemu di saat yang berkat, di majlis yang berkat, insya-Allah kita ilmu. Berbalik pada soalan Al-Fatih Ustaz Fauzi, di mana topik kita petang ini adalah ayat suci yang biasa dalam masyarakat kita orang Malaysia khususnya sering kita sebut ayat suci. Jelas kepada kita bila sebut ayat suci Al-Quran. Ayat suci mana? Al-Quranul Karim. Persoalan yang ditimbulkan Al-Fadhil Ustaz tadi ialah di mana kesucian dan mengapa disebut ayat suci. Masakan tidak tuan-tuan. Yang pertama sekali, Al-Quran adalah kalamullah. Itu bukan ucapan manusia dan tidak juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah ucapan Allah yang dirasmikan oleh Allah sendiri dengan pengetahuan kepada kita, ilmu dan sebagainya. Kalau Al-Quran sifatnya kalamullah, apalagi lebih agung, lebih hebat, lebih mulia dan lebih segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala tayyibun. Allah maha cantik, maha mulia, maha cantik, maha bersih, maha suci. Jadi sifatnya sekarang ialah Al-Quran kalamullah. Itu satu. Yang keduanya, bila Al-Quran kalamullah yang diturunkan oleh Allah kata Nabi SAW, maka dalam konteks Al-Quran sendiri, kesucian bermula dengan perkataannya. Kesucian bermula dengan ungkapan-ungkapannya. Kesucian bermula dengan hukum hakamnya. Kesucian bermula dengan segala-galanya. Daripada awal ayat 6236 itu tuan-tuan, 6236 itu tak ada yang tak suci. Perkataan suci, hukum hakam suci dan semuanya adalah kesucian. Dan orang yang pegang Al-Quran pengenal suci, la yamassuhu illal mutahharun.
yang mana orang yang pegang Quran mesti suci bersih. Suci pertama hadas, yang kedua akidah dan jiwa raganya. Jadi kesimpulan mudah pada soalan awal Ustaz Fauzi dan sidang penonton sekalian, ayat suci berarti kita bercakap tentang kalam Allah. Al-Quran yang pastinya dalam bahasa mudah saya adalah jantung kita. Quran adalah hati kita. Quran adalah kehidupan kita. Quran adalah segala-galanya. Kalau tidak ada Quran dalam kehidupan kita, kita tak suci. Bila tak suci tuan-tuan, maka kotorlah kita. Sebab itulah kesannya ialah Quran itu memang menyucikan kita bila mana kita kembali pada Al-Quranul Karim. Pahala Allah akan beri. Justru Ustaz Fauzinya, ayat suci ini adalah segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih sebagai mukadimah pembuka bicara kita pada petang ini tentang ayat suci, di manakah kesuciannya. Apa pun Ustaz, nombor 2 saya tanya Ustaz ialah tentang biasa kalau saya kecil-kecil dulu pernah dengar tuan guru mengajar, dia kata tidak ada satu pun melainkan semuanya ada dalam Quran. Dia kata rujuk kat Quran semua ada. Cerita bab dunia ke cerita bab akhirat ke semua ada dalam Quran. Boleh tak Ustaz huraikan kata-kata ini? Sejauh mana kebenarannya? Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Cantik Ustaz Fauzi ya. Alhamdulillah ya. Quran cantik Ustaz Fauzi cantik juga ya. Baik. Kita bercakap tentang ayat suci pada petang ini ya. Saya nampak begini tuan-tuan, ada 2-3 perkara kita kena betulkan dalam minda pemikiran kita. Ya. Pertama sekali, Al-Quran adalah suatu ucapan rasmi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pencipta. Sebab itulah saya nak ambil ta'rifan ulama dahulu. Al-Quran apa maknanya? Al-Quran huwa kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi wal amal bihi. Ini ta'rifan mudah daripada ulama kita. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi SAW, yang bila kita beramal dengannya dikira ibadat. Kita bacanya dikira ibadat. Kita memahaminya dikira ibadat. Jadi kesimpulannya ialah bila sebut Al-Quran, memang semuanya terkandung dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu dalam banyak keadaan, bila kita sebut dalam, kita baca ayat Quran, surah sebagai contohnya dalam surah apa ni? Dalam surah Al-An 38. Allah kata apa? Ma farratna fil kitabi min syai'in. Yang bermaksud tidak kami cuaikan, kesemuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Menarik perhatian saya tuan-tuan, Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Nazaratun fil Quranil Karim, apa dia sebut? Dia kata memang ya, bila sebut Al-Quranul Karim tidak ada sesuatu kecuali Quran sebut belaka. Tak ada perkara Quran kau tak sebut. Dalam soal apa saja Quran sebut. Jadi kita tuan-tuan sekalian, tak ada kekurangan dalam kehidupan kita. Yang kurang kita sebab kita tak belajar. Tapi kita belajar, kita akan faham dalam Quran semuanya ada. Menyeronokkan saya sehingga Abu Bakar kata apa? Dia kata kalaulah untuk aku hilang, dia kata nescaya aku akan dapati ia dalam Al-Quranul Karim. Ceritanya menandakan bahawa keyakinan para sahabat bahawa Al-Quran adalah segala-galanya dan kita kena pegang. Dan bila kita pegang Al-Quran, kita akan dapat banyak iktibar daripada Al-Quran, bukan sekadar berikan pahala, tapi kesan dari sudut kejiwaan, hati dan sebagainya. Dia Ustaz Fauzi seringkasnya ialah Quran memang terkandung dalamnya segala-galanya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Memanglah tuan perempuan, semua ilmu ada terkandung dalam Al-Quranul Karim. Sampai ke peringkat ilmu sains pun ada dalam Quran. Cerita tentang matahari, bulan dan sebagainya. Bagaimana ilmu matematik pun ada dalam Quran. Kita kadang kata, iya ke ilmu matematik dalam Quran? Ada ke darab bahagi tolak dalam Quran? Memang ada ilmu matematik. Itu ilmu faraid namanya. Ya, 1/3, 1/6. Itu lagi pecah-pecahan lagi lah menyusahkan. Tapi ada dalam Al-Quran Karim tentang ilmu matematik. Cuma Ustaz, satu lagi tentang ayat suci Al-Quran Karim ini. Bila kita cerita Quran ni, adakah Quran ni untuk orang Islam saja ke Ustaz? Yang boleh pegang boleh baca Quran, boleh belek Quran, adakah dia hanya untuk orang kita? Sebab orang kita Ustaz, dia kata, jangan. Itu untuk Islam je. Jadi betul tak persepsi ataupun mentaliti tersebut? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedang penonton dirahmati Allah sekalian ya. Al-Quran adalah merupakan satu di antara tanda kemuliaan Allah kepada hamba-Nya di alam bumi ini. Syekh Mana Al-Qattan dalam kitabnya menyatakan bahawa Al-Quran bukan eksklusif untuk orang Islam semata-mata. Sebab itu maka Al-Quran sifatnya untuk manusia sejagat. Dalam satu ayat Al-Isra' Tuhan kata apa?
wa Qur'anan faraqnahu liyaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Isra ayat 106. Tolong rakamkan. Sebab Allah kata apa? Quran kami turunkan sedikit-sedikit untuk dibaca dan dinyata kepada manusia sejagat. 'Ala nasi, untuk manusia sejagat. Bukan hanya untuk orang Islam semata-mata. Cuma tinggal lagi persepsi kita sekarang, tuan-tuan, ialah mungkin kerana kefahaman kita yang tidak menyeluruh. Lalu kita beranggapan, tengok Quran orang kafir pun tak boleh. Nak pegang lagi tak boleh. Sebenarnya ini satu di antara kesilapan yang kita tak patut lakukan. Ya, bukan kita nak minta orang kafir pegang Quran, tetapi sepatutnya Al-Quran cabang di antara cabang berarti dalam konteks dakwah. Ya, saya nak sebut begini. Bila mana Yusuf Islam, Cat Stevens, ya, masuk Islam, tuan-tuan baca sejarah. Dia kata apa? Catatan yang saya dapat, kata dia, aku telah memahami agama melalui bilik Al-Quran. Ikut bilik Al-Quran. Aku baca, aku tatap Quran, aku memahami Islam satu agama betul. Maknanya, dari satu sudut, positifnya ialah orang bukan Islam, bila dia faham Islam, di bilik Al-Quran. Sebab hari ini bagi saya melihat begini, tuan-tuan. Kita orang Islam sendiri, adakah tidak kita usaha untuk memahamkan Islam pada orang bukan Islam? Dengan syarahan ke, dengan kupasan dan sebagainya. Saya bimbang kita tak bercakap pun, ya, tentang ini Al-Quran. Tetapi bila orang bukan Islam, cuba nak faham Islam, kita mula gelisah dan keluh kesah. Padahal itu mungkin satu di antara unsur baik dari sudut untuk mereka faham agama. Dalam suatu pertemuan terkini yang saya perlu sampai kepada tuan-tuan petang ini, ya, sebab Ustaz Fauzi dah bertanya soalan tentang orang bukan Islam boleh ke tak boleh. Dalam jawatankuasa fatwa kebangsaan pada 3 Disember baru ini telah pun bersidang. Di antara isu yang dibincang ialah bagaimana orang Islam boleh ke tidak baca dan pegang Al-Quranul Karim. Sampai ke peringkat mereka nak pegang dan sebagainya. Saya baca, tuan-tuan, ni amanah ilmu Ustaz Fauzi untuk masyarakat yang mendengar kita petang ini. Kata mereka bahawa pada dasarnya bagi tujuan untuk mempelajari, memahami dan mendekatkan diri kepada ajaran Islam, atau bagi tujuan untuk menjadikannya panduan hidup di dunia dan akhirat nanti, atau bagi tujuan dakwah, Islam tidak pernah menghalang mana-mana pihak termasuk bukan Islam untuk membaca dan mendalami teks-teks suci Al-Quran, termasuklah membaca tafsirannya. Tetapi ia hendaklah dilakukan dengan jujur dan ikhlas bagi tujuan tersebut dan bukan untuk kepentingan dan tujuan peribadi semata-mata, apatah lagi jika dilakukan dengan kesan yang sama membacaan huraiannya yang menyimpang. Maksudnya ialah dari sesudut dibenarkan. Mani jawatankuasa fatwa tidak menampak itu kasus kesalahan. Jadi bagi saya, Ustaz Fauzi, dalam menjawab soalan ini kita kena berlaku adil. So, Al-Quran merupakan hidayatan. Said Abu Lamudi kata apa? Al-Quran merupakan satu hidayatan mutlaqah. Maknanya, orang baca Quran, bila dia faham, dia dapat hidayah. Orang tak baca Quran, dia takkan dapat hidayah. Bermaksud kalau orang bukan Islam sekalipun, dia buka Quran, dia baca makna-makna, insya-Allah dengan bacaan itu hatinya lembut. Walaupun mungkin bermusuh satu ketika. Sebab Quran ini pernah dibaca oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya Umar memeluk agama Islam kerana baca surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bila Umar baca, tuan-tuan, dari saat kekuatannya memang tak ceritalah, nak bunuh Rasulullah, pukul adiknya sampai berdarah, dia tendang pintu rumah adiknya, marah makin hamun, tapi baca Quranul Karim, hati lembut, tuan-tuan sekalian. Maknanya roh Al-Quran masuk dalam jantung. Subhanallah, saya bayangkan, tuan-tuan, kalau hari ini kawan kita yang non-Muslim, Hindukah dia, Buddhakah, Kristian dia boleh baca Quran, tengok makna, kita tolong doakan sama, ya Allah, mintalah masukkan iman dan dada orang ni. Tuan-tuan, insya-Allah Quran melembutkan hati yang panas, Quran melembutkan hati yang degil, Quran mencairkan hati yang panas, insya-Allah. Sebab apa? Ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Dalam erti kata lain, katakanlah Ustaz, katalah ada seorang non-Muslim ataupun orang bukan Islam dalam satu perkumpulan nanti, dia menggunakan Quran. Tentang satu ayat, saya akan rahsia dulu ya. Kita guna Quran satu ayat, berceramah depan orang, boleh ke tak boleh, apa pun kita jumpa selepas ini, insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim. Alhamdulillah, puan-puan. Untuk makluman anda, bagi mereka yang berada di Pulau Pinang, Pulau Mutiara dan juga kawasan-kawasan sewaktu dengannya, bolehlah menyaksikan dan dijemput menyaksikan rakaman halaqah
TV9 Ahad 19 Disember ini jam 8.30 malam di Suarasa Queens Bay Mall Pulau Pinang, ya. Hari Ahad ni di Queens Bay Mall Pulau Pinang. Datang beramai-ramai untuk saksikan rakaman halaqah dengan tajuknya menarik sangat-sangat, tawar dan masin. Apa yang tawar, apa yang masin, tengoklah nanti, ya. Okey, kita teruskan dengan Al-Kuliah pada petang ini. Saya nak tanya, Koko adalah di kalangan mereka yang datang rombongan bas dari Kampung Raja Uda Pelabuhan Kelang ni, WI ni. Koko ada soalan untuk Ustaz Roslan, silakan. Kalau ada Raja Maizan, kalau ada soalan silakan. Terima kasih Ustaz. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Maizan binti Raja Saleh, pengurusi WI Kampung Raja Uda, ingin bertanya satu soalan pada Ustaz. Soalan berbunyi, bagaimana Al-Quran dapat dimanfaatkan oleh semua umat manusia sebagai sumber rujukan kehidupan seharian, tetapi dalam masa yang sama kesucian ayat-ayat Allah ini tetap terpelihara? Itu soalan saya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Raja. Ni Ustaz dia kata umat manusia. Bukan kata umat Islam, umat manusia yang akan memanfaatkan Quran. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Raja Maizan, ya, di atas soalan yang bagi saya soalan yang cukup bermanfaat untuk kita fahami bersama. Pertama sekali, ya, kita harus ingat dan faham bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dengan kita. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi SAW dengan satu panduan yang cukup hebat. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina. Allah sebut terang-terang, ya. Ini Al-Quran yang memberikan kamu jalan yang boleh membawa kepada kebaikan dan keselamatan, ya. Persoalan kita sekarang ialah bagi kita nak manfaatkan. Pertama sekali, ingat Al-Quran itu suci, tetapi jangan suci dalam debu lah, ya. Masalah kita suci dalam debu, simpan Al-Quran malam hari tak buka-buka. Maklum bawa Mekah, baru 3 minggu balik Mekah, simpan sampai 3 tahun. Itu suci dalam debu. Kesucian Al-Quran berasal kepada beramal itu yang menjadi kesucian kita. Sebab itulah saya nak tarik perhatian apa yang diungkapkan oleh Ashma Al-Ghazali di kitabnya ini, Nazarat fil Quran. Saya bukan nak promo kitab, tapi pandangannya. Sebab beliau bawa satu kitab, bawa perbincangan cukup baik. Nazarat fil Quran, makna beberapa pandangan tentang Al-Quran itu apa maksud dan maknanya. Pertama sekali, kita manfaatkan. Kita mesti belajar Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajar Al-Quranul Karim. Artinya tuan-tuan, kita mesti belajar Al-Quranul Karim. Dan bila kita belajar, kita akan dapat banyak benda, bukan sekadar pahala, tapi kemantapan ilmu, kekuatan iman, kesedaran kita tentang soal hukum agama. Jadi kita dalam hidup hari ini, soalan kita, minta maaf lah, saya bila sampai tiba masa kita nak komen sikit-sikit masyarakat ni, ya, kita nak desak, kita nak komen, kita nak bangunkan balik. Kadang-kadang kita Al-Quran, kita tengok Al-Quran sekadar tak lebih semacam surat khabar saja, ya. Sedangkan kita Quran kata Nabi, khairukum man ta'allama. Kita belajar. Persoalan kita hari ini kadang-kadang, ya, di antara benda yang simple, yang basic Ustaz Fauzi, tentang soal tajwid. Berapa ramai kita yang belajar tentang makhraj sebutan ayatnya, kemudian tajwidnya, di mana idgham ma'al ghunnah, bila ghunnah, ikhfa, izhar. Ini di antara benda-benda yang wajib kita pelajari tuan-tuan. Sebab kita kena bagi penghormatan. Sebab Al-Quran turun dengan kesempurnaan. Sayyidina Abu Bakar pernah kata apa? Tidak ada suatu kesempurnaan kecuali Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar begitu sekali. Sebab itu disebut riwayat dalam banyak kali para sahabat Nabi, bila mereka baca Quran, mereka baca dengan bitta'ammuq, dengan penuh keinsafan. Jadi pertama cara itu ialah kita kena belajar. Kemudian untuk kita manfaatkan ialah kena faham. Ya. Kalau kita buka Quran, kemudian kita tak faham, dia macam kita baca buku yang kita tak faham bahasa lah. Kita buka buku orang putih, kita retilah I, no, I itu faham lah, yes, no faham. Tapi baca 2 baris, tak faham, tinggal. Quran bukan begitu sifatnya. Sebab itulah seorang kalangan ulama kita bernama Ibnul Qayyim kata apa? Dia kata seburuk-buruk manusia ialah mereka yang tak pedulikan tentang Al-Quranul Karim, mana tak memahami Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok balik sebenarnya. Sebagai saya, bila bercakap tentang ayat suci pada petang ini, kita cuba nak membina sesuatu dalam kehidupan kita. Kita dekat Quran, seolah-olah itulah makanan kita. Sebab Nabi dah sebut,
inna fil ardi ma'dubatun wa ma'dubatullahi ta'ala Al-Quranul Karim. Nabi bersabda, di muka bumi ada satu hidangan yang cukup lazat. Kata Nabi, di bumi ini satu hidangan cukup lazat. Arti bagi mungkin dari sudut makanannya lebih sedap daripada nasi biryani kot, daripada kambing panggang kot. Ya. Tapi kata Nabi, itulah hidangan Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Makna Al-Quran sifatnya, kalau hidangan, tuan tu boleh faham kan? Hidangan kita makan, kita ratah, kita jamah, kita pegang. Quran samalah. Kita makan dia, kita ratah dia. Dalam maksud, bukan pakai Quran. Kita belajar, menghayati apa maksud ayat, apa makna ayat, apa hukumnya. Tuan-tuan, puan-puan, ini cara kita manfaatkan. Kemudian yang ketiganya ialah, saya nak sebut, bila Ustaz Fauzi tanya saya tadi tentang bukan tanyalah, dia tambah soalan puan tadi tentang Quran bukan saja untuk orang Islam. Yang ketiganya ialah kemanfaatan Quran bukan untuk orang Islam semata-mata. Satu sifat Al-Quran kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ialah untuk kemakmuran masyarakat sejagat. Kemakmuran insan sejagat. Sebab itulah bila mana Nabi SAW bawa Al-Quran pada masyarakat Mekah, orang Mekah tak faham. Tapi bila mereka bawa kepada masyarakat Madinah, orang Madinah faham. Tengok masyarakat Madinah bagaimana keadaannya. Bila mereka beramal Al-Quran Karim, mereka hidup dalam keamanan kesentosaan. Sebab tu kita ini masyarakat kita tuan-tuan, kita tak nampak keamanan. Mungkin masalah rumah tangga berkecerai-berai, rumah tangga porak-poranda, rumah tangga bagi perang dunia ke-8 contohnya. Suami isteri berbahasa muka saja kerana Quran tak masuk. Suami Quran tak baca, isteri pun tak baca. Anak tak baca. Sebab itulah dalam rumah kita tu jadi kepanasan. Tengok muka suami pun nak marah, isteri muka suami pun nak marah, suami muka isteri pun nak telan contohnya. Anak-anak tenang. Sebab apa? Sebab Al-Quran tak masuk. Tapi cuba Quran masuk, jantung kita akan muda berdenyut dengan denyutan iman, hati kita akan luntur dengan luntur keimanan. Percayalah tuan-tuan, ini asas-asas yang bagi saya ada sebut dalam Al-Quranul Karim, ya. Sebab itulah satu ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, innaha satakunu fitanun. Di akhir zaman akan berlaku macam-macam ujian cabaran. Famal makhraj minha ya Rasulullah? Apa jalan keluar? Jawab Nabi mudah. Kitabullah. Peganglah kitab Allah. Bacalah kitab Allah. Amatilah makna-makna. Jawab Nabi. Untuk kita keluar pada masalah hidup ini, kitabullah. Jadi maknanya tuan-tuan, itulah kekuatan kita. Wallahualam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Panjang lebar Ustaz. Untuk nombor 1, apa pun kita ada 2 lagi soalan. Hajar Norma ada soalan ke? Silakan Hajar Norma. Terima kasih Ustaz. Ya, Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan untuk menanyakan pada Ustaz. Soalan saya bunyi begini, iaitu apa hukumnya kita menghadiahkan naskah atau musyaf Al-Quran kepada rakan yang bukan Islam? Terima kasih Ustaz. Okey, masih Hajar Norma, saya nak betulkan sikit ya. Kadang-kadang orang kita sebut je musyaf ya. Mushaf ya. Mushaf Al-Quran, iaitu yang kita bukukan tadi tu Al-Quran, ada kulitnya, ada helai-helaiannya, ada 30 juzuknya, itu mushaf Al-Quran. So salah tak Ustaz kalau kita hadiah kepada non-Muslim, Chong ke, Mutu Sami ke, you bacalah Quran ni. Kita tak ada masa, saya baca sendiri. Boleh tak Ustaz? Mudah Ustaz ya. Itu kata cara mudah lah tu kan. Baik. Pertama sekali dalam Islam, hadiah sesuatu yang boleh mengeratkan hubungan sama manusia. Nabi dah sebut tahadu tahabbu. Berikan hadiah, kamu akan rasa kasih sayang itu makin menebal. Beri. Tak boleh beri sikit, banyak pun tak apa, tak ada masalah. Ya. Itu sesuatu yang boleh mengerat hubungan. Kita dan orang bukan Islam. Mungkin langkah dakwah kita kepada orang Islam ialah kita nak ajak dia supaya faham agama. Bukan Islam pun, faham Islam agama yang adil, Islam agama yang cantik, Quran satu kitab yang murni, yang hukum hakamnya baik untuk manusia. Kita nak ceramah tak boleh contohnya. Puan Norma kan, nak ceramah nanti tak terkeluar kata-kata pula. Dia fikir kita nak bagi hadiah. Saya nampak jawapan dalam konteks, saya akan baca satu hukum daripada satu fatwa daripada fatwa kebangsaan ya. Tapi bagi saya contohnya mudah saja. Kalau kita berkeyakinan hamba Allah yang non-Muslim ini, Buddha ke dia, Hindu ke dia, orang yang tak bermusuh dengan agama, ada kecenderungan untuk faham agama kita, ada rasa nak faham Islam yang kita anuti, maka tidak salah kita hadiahkan kepadanya sebab kita yakin orangnya ada gelagat yang baik, akhlak yang baik. Tapi kalau terang-terang si Mamat ini orang jahat dengan agama, bahkan duk hentam Islam sebenarnya hari Islam buruk, Islam jahat, hadiah juga kita yang tak betulnya.
Jadi kalau orang tu ada kekuatan untuk memahami, apa salahnya? Saya nak ceramah tak boleh, tapi saya hadiahkan awak Al-Quran, awak sering tanya saya tentang Islam, banyak perkara, hukum hakam. Sekarang saya ada hadiah Quran terjemahan, bacalah. Tak boleh baca terjemah, baca yang ayat Arabnya. Contohnya tak boleh bahasa Arab kan. Kita hadiahkan. Kita faham dia akan memahami Islam. Tak apa. Sebab itulah dalam isu ni, saya nak jawab Ustaz Wazir, dalam fatwa kebangsaan juga 3 hari bulan Disember baru ni, sambungan yang sebutkan tadi ialah kata Majlis Fatwa Kebangsaan bersuaian dengan kaedah usul fiqh sadud dzara'i. Muzakarah bersetuju bahawa perbuatan orang-orang bukan Islam membaca menghuraikan teks-teks Al-Quran sewenang-wenangnya mengikut fahaman sendiri dengan tidak mendapati maksud Al-Quran sebenar, sesuatu yang bersalah dengan agama dan kita mesti mengawal apa yang berlaku. Maknanya kalau orang bukan Islam tadi memang musuh dengan kita, pasal apa kita serah Al-Quran kat dia? Dan walaupun terjemahan. Tapi kalau kita kenal orang yang memang ada suasana mengaji Islam, memang bagi saya itu satu nikmat yang baik untuk mereka menghayati inilah kehendak Al-Quran kita dan indahnya Islam yang kita anuti. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi soalan Ustaz daripada muslimat kita WI Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang. Ustaz daripada Hajah Khalijah. Ada ke Hajah Khalijah? Silakan Hajah. Ada. Silakan. Teruskan Hajah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Khalijah Muhammad Saleh ingin mengajukan satu soalan. Apakah hukumnya apabila kita terpijak atau terduduk atas ayat-ayat suci Al-Quran, dan apakah harus kita lakukan setelah kita tahu ayat itu ayat Al-Quran? Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Hajah. Ini yang ter Ustaz. Yang Ter. Silakan Ustaz. Okey. Sama juga kalau saya dah puasa, saya termakan, terminum. Dalam Islam ni perkara yang tak kita sengajai, Allah Maha Kaya. Masalah kita puasa tahu, makan juga, ya. Itu kita berdosa lah, ya. Quran kita tahu itu Quran, pijak juga. Macam anak remaja kita tiba dengan gejala black metal itulah, ya, yang duduk pijak bahkan berak atas Quran, waliya'zubillah. Jadi bila mana kita benda yang tak tersengaja, Allah Subhanahu wa taala Maha adil dengan kita. Allah tidak mengambil di sana dosa daripada kita berbuat. Cuma kewajipan kita ialah jangan menyebabkan orang yang terpijak sama. Quran jatuh ke bawah, kita angkat, kita junjung. Persoalannya ada orang kita ni bila angkat Quran tu senyum, letak di muka kan, kemudian letak junjung. Dalam hadis tak ada benda macam tu. Kalau ada pun ada orang Melayu di Jawa sekali lah, ya. Yang penting ialah penghormatan dah cukup. Bila kita angkat orang ke tempat dia, kita baca tutup saja dah cukup dah. Persoalannya ialah kita Al-Quran memang kena bagi penghormatan. Sebab itulah saya cuba nak bawa pandangan yang dibawakan oleh Syekh Abdul A'la Al-Maududi dalam kitab Al-Mustalahatul Arba'. Dia bercakap dalam Al-Quran, dia kata apa? Dia kata dua keutamaan kita Al-Quran. Pertama, tolong letak di tempat yang tinggi daripada tempat-tempat yang lain. Jadi sebab tu Al-Quran letak setara kitab majalah URTV. Mangga, saya rasa payahlah tuan-tuan, ya. Kena pula Quran letak celah majalah tu, majalah hiburan pula dah. Ya, jadi mana buka Quran, majalah sekali buka. Tak betul lah, ya. Tempat yang tinggi, arti tempat yang sepatut diletak. Yang keduanya ialah sentiasa kita berdekatan dengannya. Makna Quran jangan letak tempat tinggi, payah nak ambil pula. Dekat dengannya. Ini kata-kata Abdul A'la Al-Maududi dalam kitab Al-Mustalah Arba' tentang ciri kita Al-Quran Al-Karim, sifat kita Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, satu soalan Ustaz, cepu mas ni Ustaz, ya. Katalah ada seorang penceramah bukan Islam Ustaz, dia cerita bab matilah kata Ustaz, dia cerita ngajak orang supaya ingat mati katakanlah. Kemudian disebut memang ada ayat Quran, suci Quran sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Maknanya setiap yang hidup pasti akan mati. Salah tak Ustaz kalau penceramah bukan Islam dia baca kemudian dibuat terjemahan untuk menyedarkan orang? Silakan Ustaz. Pertama sekali saya nampak seseorang yang bukan Islam, ya, bila dia baca Al-Quranul Karim dengan maksudnya, bukan baca ayat lah, biasa dengan maksudnya, dan memang ia menepati dari sudut maksud bacaan dengan apa yang dia nak sampaikan, kita berlapang dada dalam isu ini. Menandakan si yang non-Muslim memang menghormati Al-Quranul Karim yang mungkin menjadi teksnya dalam dia mengkaji Al-Quran. Dan boleh jadi dia akan Islam dalam masa ketika yang tertentu kita tak tahu. Adapun yang kedua, dengan sengaja untuk tujuan mempermain-mainkan. Ya, baca Quran kemudian terjemah kemudian beri tafsiran yang menyeleweng. Atau sengaja mempermainkan. Yang ini fatwa kebangsaan telah beri penjelasan bahawa ia sesuatu yang perlu dihentikan segera. Kerana khususnya Al-Quran mesti perintahkan orang Islam sendiri. Jadi kalau kita
Bagi saya begini saya tuan-tuan, pengawalan itu mesti ada. Ya? Pengawalan mesti ada, pemantau mesti ada. Hari ini sebagai contoh, saya mengambil pandangan yang dibuatkan oleh Profesor John Button. Ini catatan ya. Saya hanya sekadar membaca dan buat catatan di sini. Profesor John Button ini adalah salah seorang top 10 orientalis di Britain, di England. John Button. Dia kata apa? Dia kata, ini pandangan dia. Dia orientalis, tak masuk Islam. Tapi kata dia, saya menghormati Al-Quran yang saya baca kerana saya memahami maknanya. Tapi saya belum Islam. Dan saya mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup tapi saya belum Islam. Maknanya, orang-orang yang nak belajar, yang jadi academician, dia faham. Masalah kita kadang-kadang orang tidak academician, orang tak cerdik. Sebab tu dia memahami Quran. Sebab jadi kita kena berlapang dada isu ni. Cuma kalau terang-terang kawan kita bukan Islam memahami Quran, pijak Quran, kata Quran tu buruk, huduh, ini kewajipan kita untuk menghalang. Kerajaan pun kena bertindaklah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, dah sampai ke orang kata apa, untuk kita beri hak lah, kita bagi Ustaz untuk beri hak bagi minum air sikit, isi minyak, petrol dan sebagainya. Apa perempuan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk Ayat Suci. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Alhamdulillah, terima kasih anda semua. Itu yang dipaparkan untuk Selasa ya. Apapun di Queens Bay Mall itu rakaman halaqah ya, datang beramai-ramai. Okey, Ustaz, kita teruskan dengan ayat suci pada petang ini dengan tajuk kita ayat suci. Satu soalan bonus untuk Ustaz ya. Dalam Quran disebut, katalah orang yang mentafsir begini Ustaz, dia ni tadi orang yang bukan Islam mentafsir memang tak boleh lah, ikut suka hati dia je. Yeah. Ni orang Islam sendiri mentafsirkan. Dia kata Tuhan ada sebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu tu yang mudah. Allah tidak suka membeban kamu dengan yang susah-susah. Dia pun kata kita buat mudah-mudah jelah. Haji kan payah susah, kita buat murah jelah. Dia faham kat tu pula Ustaz. Apa komen Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Fadil Swazi. Ini mungkin dah masuk dalam konteks ajaran salah sesat tadi tuan-tuan ya. Baik, bila Allah sebut Allah permudahkan dan tidak menyusahkan ini, apa yang kita patut faham ialah mungkin dalam 2-3 perkara yang penting ya. Mudah dalam maksud bukan mempermudahkan hukum hakam ya. Tapi mudah dalam bentuk ibadah itu memang sesuatu yang tidak menyusahkan kita. Kita ambil contohlah, kalau Allah kata innal lil mu'minina kitaban mawquta. Bagi orang beriman, sembahyang itu pada waktu-waktu yang tertentu. Zuhur, asar, maghrib, isyak sebagai contoh. Baik. Permudahnya bukan kita ringkas waktu asar sampai 2 rakaat. Subuh sampai tak ada rakaat. Ya? Bukan. Tetapi maksudnya ialah mudah dari sudut kalau kita contoh bermusafir dan sampai ke satu marhalah 90 km lebih kurang sekarang ini, kita boleh qasarkan sembahyang zuhur 4 daripada 2 rakaat. Itu permudah dari sudut perjalanan kita kerana keperjalanan itu memang kepayahan. Jadi kita kena faham tu. Semacam juga bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman wajib berpuasa. Memang wajib berpuasa, tapi Allah permudah bagi orang yang tua-tua contohnya tak boleh berpuasa, dibolehkan dia berbuka. Orang ibu-ibu yang bimbang anaknya dalam perut nanti yang semsukan anak, dibolehkan dia berbuka puasa contohnya. Jadi maknanya permudah itu bukan meringankan apa tapi Allah sendiri yang menentukan. Jadi kalau kita faham yuridullah bikum yusra, Allah permudahkan sampai ke peringkat puasa sebulan kita potong sehari 3 hari saja contohnya, itu sudah dikata ajaran sesat dan menyeleweng. Wallahu a'lam. Ustaz Fauzi. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Ini sangat-sangat penting. Saya minta Ustaz nasihatkan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana Ustaz, yang kadang-kadang ini katalah isteri dia kata bang, abang kena semayang, abang kena puasa. Dia pun relax, dia kata la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, kata kan. Ikut suka akulah kan. Jadi kadang-kadang nampak macam main-main pula. Dia main-main Ustaz, dia main-main ayat suci tu. Apa hukum Ustaz memain-main ayat suci tu? Silakan Ustaz. Allahu akbar. Inilah kadang-kadang kalau berlakulah Ustaz Fauzi. Ini kampung mana Ustaz Fauzi? Tak tahu? Tak tahu? Kelang kot. Kalau berlaku situasi macam itu tuan-tuan, pertama sekali orang macam dia ambil kesempatan. Orang kita ni kadang-kadang bila dia mengaji dia ambil kesempatan, dia hafal ayat la ikrah fiddin sebagai jawapan kepada untuk melekan diri. Yang keduanya, dia tidak mengaji penuh. Baik. Hasilnya ialah kalau kita ambil Al-Quran sebagai barang mainan,
maka confirm dalam Islam itu dianggap satu dosa yang tidak patut kita amalkan. Baik, yang keduanya ialah la ikrah fiddin ini tidak dalam konteks tadi. Bang, sembahyang bang, la ikrah fiddin, tak ada paksaan. Abang nak sembahyang tak sembahyang, itu urusan abang. Ya? Puasa bang, itu urusan saya, bukan urusan awak nak suruh dan sebagainya. La ikrah fiddin tuan, tidak ada paksaan agama bagi orang bukan Islam. Orang bukan Islam, kita boleh paksa dia untuk masuk Islam. Tetapi memberitahu Islam itu, kita wajib beritahu. Tapi nak paksa you dengar yang seceramah ini, 2 jam ini, dan kena masuk Islam jam ketiga. Tak boleh. Sebab itulah dalam agama, tafsir ulama mengatakan, tak ada paksaan kepada orang bukan Islam. Kalau si Mamat ini, si Mamat lah kita kata mudahnya, si Mamat ni kata semayang, patut kena ambil tindakan. Si suami tak semayang, isteri patut kena jentik-jentik kat tuan-tuan. Tapi jangan terajang lah ya, nanti terajang balik. Kalau anak tak semayang, anak kalau kata, ayah apa sibuk-sibuk tak semayang, kena rotan, kena pukul. Hak kita untuk suruh dia semayang, itu ada dalam Islam. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu yang berkaitan dengan ayat suci Quran lah, ayat suci Quran yang ada dalam mushaf Quran itu. Dia bukan macam buku matematik, buku sains, kalau dia koyak-koyak masuk tu sampah je. Tapi macam mana kalau yang koyak-koyak, yang dah lusuh, yang dah usang, yang kadang-kadang dah tak boleh baca tu Ustaz, yang kena gigit anak-anak Ustaz, macam mana kita nak lupuskan dia Ustaz dengan cara yang terhormat sebab dia ayat suci. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Ini bagi saya soalan yang cukup cantik lah ya. Soalan yang agak semasa, terutama kadang-kadang kita berhadapan tuan-tuan mungkin di rumah kita dengan Quran yang dah lama dibeli 20-an tahun, yang mungkin sudah koyak-koyak di anak-anak yang telah makan sebagainya. Baik, apa yang saya cakapkan ini adalah di antara pandangan sebagian ulama-ulama kita. Pertama sekali, memang untuk melupuskan total kesucian ayat ini memang tidak mudah, ya. Sebab kesucian Al-Quran tuan-tuan, dia bukan dari sudut tulisan saja. Rohnya itu, maknanya rohnya dari sudut dalaman ayat itu sendiri kesuciannya. Tapi kadang-kadang kita terpaksa dapat dengan situasi macam tadi dah, Quran dah separuh dirosak oleh anak-anak ataupun terbakar separuh. Apa kita buat? Tong sampah dia jangan sama sekali. Langkahnya ialah kita bakarkan Al-Quran di tempat yang khusus, dan abunya itu kita bukan buang begitu saja. Kalau boleh buang di tempat yang mengalir airnya, sungai, lautan sebagainya. Cuma sekarang ini ada satu kaedah yang baru yang difikirkan oleh banyak masyarakat yang faham tentang isu ini. Dia satu alat. Dan ini di Malaysia pun sudah ada satu syarikat yang cuba untuk mengenakan isu ini. Satu alat yang boleh meleburkan Al-Quran lama-lama ini sehingga dia tidak lagi nampak. Abu pun tak ada. Tapi saya tidaklah sebut di sini sebab peringkat mana atau setakat mana. Sebab saya difahamkan usaha itu ada. Dan patut bagi pihak berkuasa untuk memikirkan isu ini. Sebab kadang-kadang saya tengok dalam situasinya, kadang-kadang banyak surau-surau kita, masjid negara kita ni banyak Quran yang dah lama-lama. Quran cetakan tu 50-an pun ada. Kadang-kadang letak di penjuru masjid. Orang tak baca dah sebab orang baca yang terkini. Akhirnya Quran ini sepatut dikumpulkan oleh pihak berkuasa untuk dihapus kira, tetapi dalam konteks kesuciannya, bukan dibuang-buang begitu. Jadi bagi saya melihat kalau kita tak mampu nak lupuskan saja, kita boleh arkibkan dia. Arkibkan maksud kita simpan di tempat yang khusus di rumah kita. Tapi jangan pula jadi satu isu lain. Kadang-kadang kita kalau dah lama-lama Quran dah 40 tahun Ustaz Fauzi, jadi isu lain pula, berkat Quran pula dah. Ya, sehingga menjadi tempat pemujaan. Itu tak boleh lah ya. Arkibkan maksud kita simpan dia di atas tanda rahmat dan sayang kita kepada Al-Quran. Kalau kita hancur pun kita sayang dan simpan. Tapi jangan sampai pemujaan pula. Sebab orang kita jangan, kalau Quran yang paling kecil jenis yang 1 inci itu, yang tu orang rebut dah. Sebab apa? Berkat akhirnya pemujaan nombor ekor pula dah. Ini silap orang kita, wallahu a'lam Ustaz. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz, ni yang disebut tadilah ya. Tadi saya ada bincang dengan sahabat-sahabat, ya, ada satu memang Jawi ataupun Jaiz dia ada tempat-tempat untuk melupuskan Al-Quran ini. Dan ada masjid-masjid ni kalau pasti antara Masjid Sungai Ramal luar di Kajang antara contohlah. Itu memang ada kemudahan untuk melupuskan Quran yang dah usang ataupun dimakan oleh anak-anak. Satu lagi Ustaz, contoh saya tentang kesucian ayat suci ni. Bagi mereka yang hafiz Quran Ustaz, satu benda yang saya nampaklah kesucian ayat suci itu memang terselah. Orang yang dah hafal 30 juzuk Ustaz, dia dah syuk tengok Quran kan, dia tengoklah aurat perempuan, orang kata hilang 10 ayat Ustaz. Kesuciannya hebat tu. Hilang 10 ayat, sebab tu orang hafiz ni jalan tunduk je Ustaz. Sejauh mana kesahihannya? Silakan Ustaz. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya.
kesucian Al-Quran ini, dia merupakan satu kesucian yang agak global. Dia bukan satu benda yang agak mendatar begitu ya. Sebab itulah saya tak nafikan bahawa kadang-kadang apabila anak kita hafal Quran, saudara kita hafal Quran, adik-beradik hafal Quran, baguslah ya. Tetapi kita sendiri pun boleh mensucikan Al-Quran melalui bacaan yang berpanjangan berterusan. Tuan-tuan jangan rasa kecewa lah. Allah saya, Ustaz Fauzi kata macam tu, saya tak menghafal Quran. Qul Allah pun bertukar lagi dengan Qul A'udzu Binnas contohnya. Mula dengan Qul Ya Al-Kafirun, tak habis-habis, tak jumpa penghujungnya. Contoh ya. Jangan kecewa. Sebab saya nak sebut begini, ini antara pandangan yang dibawakan oleh Muhammad Al-Ghazali. Dia kata apa? Inna kathiran minal muslimin ja'alul Qur'ana ala hamish hayatihim. Dia kata banyak orang Islam kita yang letak Quran di pinggiran. Dah kita taklah hafal Quran, letak Quran pinggir pula. Silaplah kata dia. Sepatutnya yahfazuna wa yadrusunahu wa ya'malu bihi. Sepatutnya orang Islam kita ni dah tak hafal Quran, buka sentiasa. Baca sentiasa. Tak boleh baca 1 juzuk, baca 4 juzuk pun tak apa, tak ada masalah. Makin banyak lagi bagus. Arti kita harus baca dan jadikan Quran ini teman setia anda. Di mana pergi, Quran ada. Di dalam kenderaan, Quran ada. Tapi jangan pula letak Quran dari Quran semata-mata kerana nak jadi benteng supaya pencuri tak rompak kereta kita atau kerana tak oleh pihak penguasa. Ada orang kita macam tu. Ayat kursi dalam Quran penuh, tuan-tuan. Tanya dia apa ayat kursi banyak? Ustaz, supaya orang tak saman saya. Salah parking orang tak saman. Tuan-tuan, salah parking saman juga. Quran dalam kereta pun. Yang menjadi benteng kita, baca. Yang kedua, Ustaz Fauzi, ya, soalan tadi boleh jawab lagi tu. Yang baru nak jawab ya. Dari sudut kesucian tadi, memanglah Al-Quran ini merupakan mahkota. Ya, sebab ada hadis menyatakan innal Qur'ana tajal mu'mini. Innal Qur'an tajul mu'mini. Quran itu merupakan mahkota orang beriman. Jadi tuan-tuan, bila Quran masuk dalam dada, hafal pula dalam hati, jiwa, perasaan kita, Quran itu mahkota kita. Mahkota maksud Quran mencucikan kita. Sebab itulah bagi saya munasabah. Orang baca Quran, dia tak mudah buat maksiat. Orang baca Quran tak mudah buat benda yang hukum haramnya. Sebab apa? Sebab dia sudah jaga Al-Quran. Quran jaga dia. Inna nahnu nazzalna Quran zikra wa inna lahfizun. Maksudnya lah, kami itu Quran, kami jaga Quran. Jaga itu bukan Allah jaga saya. Quran jaga kita sebab kita jaga Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Yang payahnya kita nak jaga Quran senang, tapi Quran nak jaga kita tu payah ya. Apapun perempuan, apa kata kalau kita berehat dulu, bagi kat Ustaz relax dulu dan kita kembali selepas ini dengan tajuk kita ayat suci. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير أبدا على حبيبك. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang setia dengan Al-Kuliah dengan ayat suci tajuk kita pada petang ini, dan masih lagi membicarakan pada blok yang terakhir pada petang ini sebelum kita bersurailah. Apa pun saya tanya Ustaz tentang kita sebut ayat suci, adakah dia semata-mata dia kalamullah maka dia suci, ataupun ada lagi angle ataupun sudut-sudut lain Ustaz? Contoh katakanlah bila kita baca, rumah kita pun suci daripada syaitan. Kalau kita baca, hati kita pun suci daripada penyakit-penyakit hati. Betul tak Ustaz? Silakan Ustaz. Cantik soalan Fadil Ustaz ya. Dan sepatutnya kita orang Islam ada keyakinan ya. Kesucian Al-Quran itu sesuatu yang menyeluruh dalam soal kehidupan kita. Bukan dalaman hati, bahkan dalam konteks sekitar kita. Mana-mana rumah yang dibaca Al-Quran, syaitan tak masuk, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita mesti baca Al-Quran. Orang masuk umur baru, disunahkan kepada kita baca surah Al-Baqarah. Sebagai contoh, saya ambil contoh yang mudah. Baca surah Al-Baqarah, habiskan surah Al-Baqarah, insya-Allah tak ada gangguan syaitan. Kalau ada syaitan juga, itu orang tu syaitan. Bukan syaitannya, dia masalahnya. Yang keduanya ialah, Quran dah kata dah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Kami turun Quran sebagai pengubat. Maknanya kita dalam merawat jiwa kita baca Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidak akan kita berzikir hati tenang. Zikir antara ialah baca Quran. Kerana seafdal zikir baca Quran. Di samping subhanallah, baca Quran itu zikir yang paling afdal, hati kita tenang. Al-Fadhil Ustaz Fauzi. Ya. Okey Ustaz, barangkali kesimpulan silakan Ustaz seminit. Okey, terima kasih. Di penghujungnya tuan-tuan, saya berpandangan bahawa kita dalam masyarakat hari ini, kalau baca Quran pun susah kita nak faham sebab kita orang bukan Arab, non-Arabik. Kita bukan Arab, kita non-Arab tuan-tuan. Sebab itulah bagi saya antara yang saya nak sebut ialah
tolong kita miliki Quran terjemahan. Terjemahan mesti ada dan kita baca Quran dan tengok terjemahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ingatlah bahawa bila Quran kita angkat, kita agung, kita julang, dalam konteks baca dan faham, Allah akan meletakkan di tempat yang tinggi sebab Allah dah kata, "Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Maksud mudahnya, Allah angkat martabat orang yang junjung Quran. Yang mana orang baca Quran bukan junjung atas kepala, baca ayat Quran. Allah angkat martabat, tapi Allah rendahkan mereka bila mana mereka tinggal Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bagi Ustaz Roslan Muhammad, iaitu Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan terima kasih kepada anda yang ada studio, iaitu Perkumpulan Perempuan WI Kampung Raja Udar Pelabuhan Kelang, dan juga anda semua di mana saja anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhirat namanya. Dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar